Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah akan melintas langsung dari Sabah, Labuan dan Sarawak. Turut menanti anda perkembangan banjir dan usaha kerajaan bagi menangani bencana itu di seluruh negara. Terus setia selama sejam bersama Berita Wilayah. Kerajaan akan mencari penyelesaian jangka panjang yang menyeluruh dan komprehensif bagi menangani banjir di seluruh negara. Perdana Menteri berkata langkah itu bertujuan mengurangkan risiko dan kerosakan akibat bencana itu pada masa depan. Perbincangan mengenainya akan dibuat pada mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat Isnin ini. Fokus antara lain tertumpu pada usaha mengenal pasti lokasi berpotensi berlaku banjir. Mesyuarat akan turut membincangkan persediaan menghadapi gelombang kedua banjir. Sungai kalau perlu diperdalamkan. Jadi kita akan dapat laporan daripada KASA, daripada JPS dari pendalaman sungai. Kalau di Kedah contoh, parit dan tali air di Kedah untuk mengairkan sawah. Banyak mungkin yang telah pun setik yang perlu diperdalamkan. Kalau perlu adakan benteng-benteng di tepi sungai untuk mengelakkan air melempar, kita akan buat. Peruntukan tambahan RM5 juta diluluskan kerajaan untuk kegunaan agensi penyelamat. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, dana terbabit disediakan bagi pengendalian gelombang kedua bencana. Kita dah luluskan peruntukan sebanyak 5 juta untuk tentera dan polis membelikan bot baru mereka. Kita dah luluskan untuk tambahan supaya standby bagi gelombang kedua. Perdana Menteri memaklumkannya pada sidang media selepas menyampaikan bantuan keluarga Malaysia BKM kepada 568 penduduk terjejas banjir bagi Parlimen Temerloh di Lancang. Turut disampaikan wang ehsan berjumlah RM1,500. Bantuan banjir keluarga Malaysia mencecah RM10,000 yang diumum Perdana Menteri berbentuk suntikan perbelanjaan daripada kerajaan. Amaunnya lebih besar jika kediaman musnah atau mengalami kerosakan serius. Ia menjadikan jumlah bantuan langsung pada isi rumah terkesan boleh mencecah sehingga RM61,000. Pengarah ekonomi di Pejabat Perdana Menteri Syahril Sufian Hamdan memaklumkan bantuan tersebut jelas memberi alternatif cadangan lain maupun usaha yang telah diumum. Sebelum ini timbul kebimbangan mengenai tawaran pinjaman tekun dan BSN meskipun pada kadar 0% faedah dan moratorium automatik akan menambah hutang penduduk terjejas. Pandangan ini telah diambil kira dan kerajaan tampil dengan bantuan berbentuk suntikan perbelanjaan. Ini sekaligus mengelak penduduk terjejas banjir yang masih mempunyai simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP daripada terus meminjam dan terlepas peluang memperoleh dividen tahunan. Bantuan turut disalur kepada bukan pencarum KWSP atau telah mengeluarkan caruman melalui 3 skim sebelum ini iaitu iLestari, iSinar dan iCitra sehingga 19,500 seorang. Kesemua perancangan yang ditumpu Perdana Menteri mengutamakan ekonomi makro dan rakyat. Permohonan baru bantuan keluarga Malaysia BKM secara dalam talian dibuka mulai hari ini hingga 31 Januari. Penerima sedia ada juga boleh mengemaskini maklumat dalam tempoh berkenaan. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan permohonan secara manual pula akan dibuka Isnin ini hingga akhir Januari. Pemohon perlu mengisi dan mengemukakan borang permohonan sama ada kecawangan, pejabat satelit atau Pusat Khidmat Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Secara keseluruhan, BKM tahun ini bakal memanfaatkan lebih 9.6 juta penerima membabitkan peruntukan RM8.2 bilion. Setakat pukul 4.10 petang, 5,826 penduduk terjejas masih berlindung di 87 PPS melibatkan 1,671 keluarga. Berikut statistik penduduk terkesan yang melibatkan 7 negeri.
Dan bagi melengkapkan liputan banjir, kita dapatkan info cuaca semasa dalam negara bersama Pegawai Meteorologi Atikah Marziah Mukhtar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Liuran monsun yang sedang berlaku masih lagi berpotensi berterusan sehingga 4 Januari nanti. Ianya secara tidak langsung memberikan kesan keadaan angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara, selain turut memberikan kesan keadaan hujan berterusan di negeri-negeri di semenanjung Malaysia juga di sekitar negeri utara negeri Sabah. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini dijangka berterusan sehingga 4 Januari nanti. Ianya turut meliputi kawasan perairan pantai timur semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, mana ianya memberikan kesan yang agak berbahaya terutamanya melibatkan perairan dan juga perkapalan, termasuklah bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat dinasihatkan untuk tidak melakukan sebarang aktiviti pantai dalam tempoh amaran ini berkuat kuasa. Selain itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi negeri Sabah, iaitu melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga pantai barat, iaitu di sekitar daerah Telupek, Beluran dan juga Sandakan, serta di sekitar daerah Tuaran, Ranau dan juga Kota Belud, mana hujan lebat berterusan masih lagi berpotensi untuk berlaku sehingga 4 Januari nanti. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada dan juga buruk juga telah dikemas kini bagi negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, mana keadaan hujan lebat berterusan ini masih lagi boleh berlaku sehingga 4 Januari nanti. Selain itu, Met Malaysia turut telah mengeluarkan amaran cuaca peringkat waspada bagi bahagian selatan negeri Perak, negeri Selangor dan juga di negeri Sembilan. Selain amaran cuaca peringkat buruk juga masih lagi dikekalkan bagi beberapa daerah di negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dijangka keadaan hujan lebat berterusan ini boleh berlaku sehingga 3 Januari nanti. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati, sentiasa bersiap siaga, terutamanya mereka di kawasan berkedudukan rendah dengan potensi banjir yang boleh berlaku di kawasan anda. Baik, seterusnya menerusi paparan imej satelit semasa juga diperhatikan ketika ini kelompok awan aktif tertumpu melibatkan bahagian tengah dan juga selatan semenanjung, juga di sekitar bahagian barat dan utara negeri Sarawak. Selain keadaan kelompok awan aktif membawa hujan ini juga turut dicerap di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah, yang menunjukkan keadaan cuaca lembap yang ketika ini berlaku dan masih lagi boleh berpanjangan sehingga ke malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang berterinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Kembangan dari Sabah, banjir jejaskan 504 penduduk, 15 PPS disediakan. Butiran lanjut bersama Konstantin Pelawan, silakan. Ya, betul Sahih. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Kota Marudu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Banjir Kota Marudu menyediakan 15 pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir. Ia bagi melancarkan operasi membantu penduduk yang dipindahkan sekiranya keadaan bertambah teruk. Laporannya kita terus bersama Saleh Jikri. Silakan Saleh. Terima kasih Konstantin di studio Kota Kinabalu. Baiklah, bersama-sama saya ketika ini yang berhormat Datuk Wetrom Bahanda yang merupakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri, berangkap ahli Dewan Undangan Negeri Bandau Kota Marudu. Datuk, bagaimana agaknya mungkin tindakan yang dilaksanakan oleh wakil rakyat di kawasan Kota Marudu ini berkaitan dengan penduduk yang terjejas banjir ketika ini? Ya, Alhamdulillah sejak semalam. Sejak kita bermula semalam untuk pemindahan mana-mana yang terlibat dengan banjir ini, kita bersama-sama dengan semua agensi di bawah pejabat daerah dan juga PDRM dan juga Bomba dan agensi-agensi yang lain telah bekerjasama untuk memindahkan semua mangsa-mangsa banjir ke pusat-pusat pemindahan kita. Selain daripada itu, kita cuma membantu mereka untuk memastikan agar bekalan-bekalan asas seperti makanan dan juga keperluan-keperluan asas budak-budak yang terjejas ini dapat kita sediakan. Dan Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar sampai pada hari ini. Ya, kita masih lagi memantau keperluan-keperluan semasa dan tadi pun kita dapat mendapati bahwa ada di antara mereka yang perlu untuk ubat-ubatan, itu juga adalah antara yang kita perlu beri perhatian. Baik, bagaimana pula dengan pusat pemindahan sementara? Adakah ia mencukupi atau bagaimana? Okey, mengenai dengan pusat pemindahan ini, setakat ini di Kota Marudu ini kita ada 15 pusat pemindahan sementara. Dan kebanyakannya kita menggunakan bangunan sekolah dan juga dewan-dewan sekolah, ada juga yang dewan gereja. Jadi kita amat memerlukan satu bangunan khas di setiap PPS ini atau pusat pemindahan sementara ini untuk pusat pemindahan khas. Jadi kita tidak payah lagi meminjam pihak sekolah misalnya untuk keselesaan mangsa-mangsa banjir. Karena di Kota Marudu ini faktor banjir ini merupakan masalah untuk setiap tahun. Jadi kalau boleh kita minta dengan pihak kerajaan, ya, terutama kerajaan persekutuan yang mempunyai keuangan yang lebih untuk tahun peruntukan untuk membina pusat-pusat pemindahan sementara ini. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baiklah, untuk makluman setakat ini Sungai Bandau dan juga Sungai Bongon mencatatkan paras air dalam paras waspada. Kembali bersama Konstantin di Kota Kinabalu, silakan. Terima kasih Saleh Jikri untuk laporan itu. Dalam perkembangan sama, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sabah turut sedia membantu menyelamat penduduk terjejas bencana di negeri ini. Ia termasuklah mengaktifkan pasukan sukarelawan bomba bagi kawasan yang jaraknya jauh dari balai bomba. Nasihat saya kepada penduduk-penduduk yang terlibat dengan banjir, sila beri perhatian, sila sentiasa berwaspada dan ambil perhatian nasihat-nasihat pihak berkuasa. Kalau kita minta berpindah, sila berpindah. Bawa dokumen-dokumen yang penting ke satu tempat yang lebih selamat. Jangan ambil mudah kerana banjir ini mungkin boleh menyebabkan kecederaan, kehilangan nyawa dan sebagainya. Banjir di Kota Marudu yang berlaku sejak petang semalam menjejaskan 504 penduduk melibatkan 167 keluarga. Kesemua penduduk ditempatkan di Dewan SK Teritipan dan Dewan SMK Tandek. Penolong Pegawai Daerah Kota Marudu, Nahalan Mahduna berkata, PKOB daerah akan terus memantau keadaan banjir memandangkan hujan masih berterusan sejak awal pagi tadi dan dikhawatiri air sungai akan meningkat semula. Penduduk yang ditemui turut bimbang dengan situasi banjir ini. Semua kena banjir lah, tunggu arahan pemindahan saja ini. Sedia untuk pindah tu sudah siap. Bertahun-tahun sudah dalam sejarah memang inilah yang paling besar nih banjir nih. Saya rasa kalau air ni makin lama makin naik, kami kira meminta bantuan nih untuk pemindahan. Sebab sini kawasan ini bahaya ini.
Sementara itu, 2 PPS dibuka di daerah Beluran kira-kira 12 tengah hari tadi yang melibatkan PPS Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Pamol yang menempatkan 7 penduduk dari satu keluarga, manakala penduduk di PPS Dewan Kampung Bin Sulong masih dalam proses pemindahan. Kita beralih ke berita seterusnya. Kemudahan asas di semua sekolah menengah agama, sekolah agama negeri, pusat tahfiz dan agensi berkaitan agama di negeri ini antara perkara yang akan diberi perhatian serius Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas tahun ini. Kemudahan asas terlibat perlu diperbaiki, malah ada yang perlu dibangunkan dengan kadar segera bagi keselesaan warga sekolah. Menterinya Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata keperluan menaik taraf kemudahan asas antara perkara yang dikenal pasti semasa melakukan lawatan kerja rasmi di seluruh negeri sepanjang tahun lepas. Untuk prasarana sekolah agama negeri dan sekolah menengah negeri sebahagian besar selesa dan kita mencari jalan macam mana untuk membantu tahfiz dan madrasah-madrasah ini juga kita akan laksanakan melalui bantuan zakat. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran Buletin M2K Pejabat Menteri Tugas-Tugas Khas di Wisma MUIS Kota Kinabalu. Buletin edisi pertama setebal 46 muka surat ini mengandungi semua aktiviti dilaksana Menteri Tugas-Tugas Khas dan agensi berkaitan kementerian tersebut sepanjang 2021. Melangkah ke tahun baharu, pastinya pelbagai kenangan, pahit dan manis akan dijadikan panduan untuk meneruskan kehidupan akan datang dan menjadi satu kelaziman juga bagi setiap individu untuk menetapkan satu azam baharu yang semestinya lebih baik daripada tahun sebelumnya, malah ada yang meneruskan azam lama yang masih belum dapat dicapai. Kita ikuti perkongsiannya bersama Zarith Sofia Daud. Pelbagai kisah suka duka ditempuh sepanjang kehidupan 2021 yang masih dibelenggu krisis kesihatan dan kesukaran ekonomi. Justeru, masing-masing menaruh harapan agar kedatangan 2022 ini mampu memberi lebih banyak kebahagiaan, kesenangan serta kesejahteraan hidup. Azam baru untuk majukan penjagaan dan tingkatkan pendirian, majukan dirilah. Harapkan ekonomi makin naik, endemik makin kurang, harap hidup seperti sedia kala lah, seperti yang dulu ramai, bebas bergaul. Mau lulus SPM sama mau kurus lah. Saya mau belajar lah, lebihkan fokus kepada pelajaran saya lah. Dengan mau diet dengan lebih, makan makanan yang sehat, selalu buat senaman lah. Harap-harap ekonomi semakin bagus lah. Pandemik ni mau kurangkan sebab banyak menjejaskan ekonomi kita. Azam tahun baru 2022, saya ingin membina sebuah rumah lagi. Sekarang saya ada sebuah rumah dan saya akan membuat sebuah rumah lagi. Saya sangat berharap pandemik COVID-19 akan berakhir kerana kita sudah ada vaksin dan berharap pandemik akan berakhir lah. Ekonomi pun bertambah baik. Meneruskan kehidupan kita sebagai yang terdahulu lagi itu kan sebelum ni kita kena pandemik kan, kita teruskan kita punya kehidupan lah seperti biasalah. Semoga saya boleh buat rumah sendiri. Lepas tu saya punya perniagaan bertambah maju, kesihatan baik-baik saja. Harap-harap ni COVID semakin hilang supaya kami punya bisnes pun makin maju. Kembali kepada biasalah, tiada lagi pagar-pagar begini supaya ramai pengunjung. Saya harap di Malaysia, terutama sekali di negeri Sabah, semoga keadaan pandemik COVID akan menurun dan ekonomi akan lebih baik lagi lah dengan ada satu kerajaan politik yang stabil. Apa yang pasti, masing-masing mengharapkan munculnya sinar baharu untuk meneruskan kehidupan seperti biasa tanpa ancaman pandemik COVID-19. Zarith Sofia Daud, Berita RTM. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Selamat Tahun Baharu 2022. Terus setia bersama Berita Wilayah, kembali kepada Sahih di Angkasa Puri. Terima kasih, Konstan.
Baik saudara, di Labuan, usaha memerangi COVID-19 dan membantu penduduk terkesan di wilayah itu akan dipergiat tahun ini. Untuk perinciannya, kita bersama Rosila Jus. Silakan Rosila. Ya, wilayah pertama mencapai imuniti kelompok dan beralih ke fasa 4 pelan pemulihan negara. Itu antara pencapaian diraih Labuan pada 2021 hasil strategi pengawalan yang ampuh selain pematuhan tinggi para penduduknya. Ikuti imbasannya. Sepanjang 2021, pelbagai usaha dilaksana kerajaan melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD untuk membendung penularan COVID-19 di Labuan. Antaranya melaksana sekatan pergerakan dan mempergiat pemberian suntikan vaksin. Kalau kita melihat dari segi pencapaian kita, pada 27 Julai, kita telah pun berjaya kadar pemvaksinan untuk mencapai imuniti berkelompok yang pertama di wilayah ataupun di Malaysia ini. Ada 80% populasi 2 dos yang saya bercakap ini adalah komplit vaksin, dan seterusnya pada 28 Ogos Labuan sebagai wilayah pertama yang beralih ke fasa keempat, itu Pusat Pemulihan Negara. Pada 14 Ogos, satu lagi pencapaian dicapai apabila Labuan mencatatkan sifar kes baharu jangkitan COVID-19. Ia pertama kali sejak virus melanda Pulau Bebas Cukai itu. Selain usaha pengawalan, inisiatif bantuan turut dilaksana bagi membantu penduduk di Labuan, khususnya golongan B40. Bantuan antaranya meliputi kewangan, barangan keperluan harian dan sokongan psikososial. Usaha itu akan tetap diteruskan pada tahun 2022 kerana pandemik masih belum berakhir. Peniaga dan penjajah kecil di Pasar Sentral Pusat Transformasi Bandar UTC Labuan diberi pengecualian bayaran sewa selama 6 bulan mulai bulan ini. Inisiatif bertujuan membantu meringankan beban kewangan di tanggung mereka. Tahun 2022 ini diadakan pengecualian terhadap sewa premis UTC yang kita sedia maklum yang terjejas akibat serangan pandemik COVID-19. Mereka ini perlu dibantu, dan hasil daripada itu Timbalan Menteri telah membuat keputusan untuk mengecualikan sewa selama 6 bulan. Proses pembaharuan lesen dagangan tanpa penalti turut dilanjutkan hingga akhir Februari. Kemudahan itu bagi melancarkan proses pembaharuan di kaunter, seterusnya memberi keselesaan kepada pemohon. Dalam perkembangan lain, Datuk Bashir turut mengumumkan diskaun 50% bagi tambang feri dan bot laju dilanjutkan hingga Disember ini. Ia membabitkan destinasi dua hala dari Labuan ke Menumbuk, Sepitang dan Kota Kinabalu Sabah serta perjalanan ke Limbang dan Lawas di Sarawak. Untuk makluman, kerajaan telah pun meluluskan semula subsidi ataupun diskaun 50% tambang feri dan bot laju kepada penduduk yang ingin menyeberang ataupun ingin kembali ke Labuan menaiki feri ataupun bot laju sepanjang tahun 2022 ini. Diskaun separuh harga itu sepatutnya berakhir semalam. Sekian dari Labuan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Rosila. Kita kembali seketika nanti. Seterusnya kita ke Sarawak, Bumi Kenyalang bersama Nursila Talaha dengan perkembangan harapan rakyat bersempena Tahun Baru 2022. Silakan Nursila. Ya Sahih, hapuskan COVID-19, majukan luar bandar dan kekalkan keamanan di negeri Sarawak. Itu antara harapan dan azam baru rakyat di negeri ini. Bagi Menteri Muda Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razif Hitam, semua itu tidak mustahil dicapai dengan adanya kerjasama erat antara rakyat dan kerajaan. Akan bersama dengan yang lain itu, bersama untuk membangunkan Sarawak ini dengan lebih cemerlang, insya-Allah, dengan pengalaman daripada semua.
Malah dengan pelantikannya dalam kabinet bakal memberi implikasi positif dalam pola pembangunan berbanding sebelum ini. Sementara itu, bagi Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak, Jumaat Ibrahim, bebas daripada cengkaman pandemik COVID-19 lebih utama ketika ini. Dalam masa 2 tahun pandemik ya, mana berat 50 jadi 60 dah. Mana 5 jadi 70 dah. Dan semangatnya dah luntur dah. Dengan adanya kebebasan tanpa dicengkam penyakit, sektor sukan dapat dihidupkan semula yang terjejas akibat penularan COVID-19. Nekat membangunkan sistem jaringan telekomunikasi di Bau. Itu komitmen Menteri Muda Pengangkutan yang baru, Datuk Henry Gineb bagi kawasan berkenaan tahun ini. Dipercepatkan untuk seluruh kawasan. Tempat hari ini di mana kita berdiri hari ini langsung tak ada jaringan internet. Line telefon nak call pun tak ada. Jelasnya dengan populasi yang kian meningkat, kemudahan asas seperti itu amat diperlukan bagi menyokong sistem pendidikan negara. Buat masa ini, pelan meningkatkan kemampuan telekomunikasi di kawasan itu dalam peringkat pelaksanaan. Bagi pemangku pegawai daerah Bau, Edi Nayoy memutuskan penularan wabak COVID-19 baginya lebih penting bagi memastikan kelancaran hidup manusia sejagat. Pandemik COVID-19 ini terus reda dan daripada angka 2 akan terus turun kepada angka 1 dan tidak bertambah. Dan pelbagai lagi azam tahun baharu rakyat Sarawak. Reda aja. Jadi supaya rakyat pun senang, terutamanya masalah pembangunan seperti banjir apa semua, air ban pecah dan sebagainya. Minta tolonglah bekerjasama kita dengan YB. Sarawak digesa untuk memandang lebih serius dalam menangani isu perubahan iklim global. Aktivis sosial tempatan Datuk Seri Ang Lai Sun berkata langkah ini penting ke arah memastikan keadaan cuaca ekstrim yang dialami sekarang tidak bertambah teruk pada tahun-tahun akan datang. Beliau berkata demikian dalam perutusannya sempena sambutan Tahun Baru 2022 hari ini. Datuk Seri Eng Lai Sun turut berharap agar Sarawak bersedia dalam menghadapi perubahan monsun timur laut yang mengakibatkan angin kencang serta hujan berterusan. Situasi tersebut katanya menambah bebanan ketika berdepan dengan kes-kes COVID-19 di negeri ini. Beliau turut mencadangkan agar sebuah suruhanjaya bebas ditubuhkan untuk membuat kajian yang mendalam mengenai perubahan iklim serta mengemukakan cadangan relevan untuk dilaksanakan dengan kadar segera. Menurut beliau, suruhanjaya tersebut perlu dianggotai oleh golongan jurutera profesional selain pihak kerajaan dan para akademik di universiti-universiti yang harus menghasilkan pelan induk untuk menangani masalah banjir tahunan yang berulang. Dalam pada itu, Datuk Eng Lai Sun berharap agar tahun ini kempen kemahiran menyelamat nyawa melalui pertolongan kecemasan yang beliau promosikan selama ini akan dilaksanakan secara rasmi melalui Akta Parlimen yang berkaitan. Beliau yang juga pengasas dan komandan St. John Ambulance Sarawak berkata dengan adanya kemahiran pernafasan, resusitasi kardiopulmonari sebagai subjek wajib di setiap sekolah dan institusi pengajian tinggi, ia bakal menyelamatkan lebih ramai nyawa ketika mengalami kecemasan. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih Nur Sila. Laporan banjir menyusul seketika nanti. Perkembangan banjir di Terengganu, sebahagian besar penduduk terjejas masih berada di pusat perpindahan sementara PPS di 2 daerah di negeri itu. Untuk perinciannya bersama Azrul Faizal Juso yang kini berada di Kuala Terengganu. Azrul, silakan.
Baik, terima kasih Sahi. Dan kini saya berada di Kuala Terengganu dan lebih tepat lagi di berhadapan dengan Sungai Terengganu dan untuk membuat tinjauan dan dengan perubahan air sungai yang dijangkakan akan ada kenaikan pada malam ini. Apapun untuk yang terkini di perkembangan banjir di Terengganu sehingga ke pukul 4 petang tadi telah pun dilaporkan oleh pihak jawatankuasa pengurusan bencana negeri Terengganu bahawa ada pengurangan penduduk yang terjejas berada di PPS di 2 daerah di negeri ini. Okey, saya boleh kongsikan iaitu di bagi daerah Dungun seramai ketika ini seramai 60 ataupun 155 penduduk daripada 47 keluarga masih lagi berada di 2 ataupun 3 pusat pemindahan di Dewan Orang Ramai di Kampung Pasir Raja, di Dewan Orang Ramai di Kampung Syukur dan juga Dewan Orang Ramai di Kampung Minda. Dan untuk satu lagi PPS yang berada di daerah Kemaman masih lagi dibuka, itu menempatkan seramai ataupun hanya 10 penduduk sahaja daripada 2 keluarga telah pun juga mengalami penurunan. Ini kalau dibandingkan dengan pada pukul tengah hari tadi, seramai 451 penduduk keseluruhannya masih lagi di PPS dan kini telah pun berkurang kepada 165 penduduk dan ini satu perubahan positif dan diharapkan akan ada lagi penduduk akan boleh kembali ke rumah masing-masing. Dan apa pun yang boleh saya kongsikan juga mengurusi pihak Sematan yang berada di PPS, mereka maklumkan bahawa para penduduk yang belum lagi pulang ini mereka merasakan masih lagi bimbang dengan keadaan sungai, dibimbangi pada malam nanti akan ada kenaikan lagi. Jadi mereka masih lagi terus berada di PPS untuk memberikan ataupun memantau situasi terkini. Dan untuk yang terkini juga boleh saya kongsikan di Sungai Terengganu yang dilaporkan mengalami ataupun diparas amaran itu menutup trend menaik. Ada 2 sungai di daerah Setiu di Sungai Langkap dan satu lagi di daerah Besut di Sungai Kampung Keruak. Itu 2 sungai yang diberikan perhatian kerana mengalami ataupun status menaik ketika ini. Dan untuk yang terkini juga telah pun dikeluarkan oleh pihak Meteorologi Malaysia pada pukul 1 tengah hari tadi, iaitu amarah hujan peringkat waspada ataupun kuning telah pun dikeluarkan bagi negeri Terengganu. Dijangkakan hujan berterusan akan berlaku sehingga 4 Januari ini. Jadi itu yang terkini oleh pihak Met Malaysia dan seperti anda boleh perhatikan di Kuala Terengganu ketika ini masih lagi mengalami episod hujan yang kadang-kadang lebat dan juga beserta dengan angin yang kencang. Jadi ini sedikit banyak memberikan satu situasi yang agak membahayalah pada penduduk yang berada di pesisir pantai. Harapkan mereka sentiasa berwaspada juga mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya ada kenaikan paras air di kediaman mereka. Jadi saya kira itu saya dapat saya kongsikan dari Terengganu untuk waktu ini. Jadi nanti akan lagi untuk informasi lagi daripada kami dan saya terus kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Terima kasih Azrul. Aktiviti pembersihan akibat banjir di Temerloh Pahang telah masuk hari ke-8 hari ini. Untuk perkembangan semasa di sana, langsung bersama wartawan Ayu Norehan Saleh di Kampung Buntut Pulau. Silakan. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Buntut Pulau Temerloh Pahang yang mana ketika ini kampung tradisi ini sedang melakukan kerja-kerja pembersihan selepas terkena banjir baru-baru ini. Dan bersama saya ketika ini ialah Puan Siti Aisyah Ismail, Timbalan Pengerusi Koma Cakna Temerloh. Apa khabar Puan? Baik, Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Berapa hari dah langsungnya kerja-kerja mencuci rumah ni? Kita setakat ini kita sudah masuk hari ke-8 untuk pasca banjir lah. Jadi tumpuan kita pada hari yang ke-7 dan ke-8 ini adalah kepada kampung-kampung tradisi yang terpencil dan ada yang terlepas pandang daripada tumpuan pembersihan oleh NGO-NGO, sukarelawan persendirian dan sebagainya. Okey. Antara kampung-kampung tradisi tu Puan mungkin boleh cerita yang mana terlepas pandang tu? Okey, kalau ikut hari ke-7 semalam dan hari ini hari ke-8, kita menjejaki kampung-kampung yang bukan tumpuan. Contoh macam Kampung Buntut Pulau ini, Kampung Lebak, Kampung Mempatih dan sebagainya di dalam Parlimen Temerloh inilah. Okey. Jadi harapan Puan mungkin kepada NGO-NGO di luar sana yang ingin datang ke Temerloh ini menjalankan cuci-cuci ataupun bantu-bantuan ke penduduk terjejas banjir ni, apa harapan Puan?
Pertamanya saya sangat berterima kasih kepada semua yang hadir, tak kira daripada negeri mana-mana, sama ada sukarelawan persendirian, sukarelawan berkumpulan, NGO baik daripada NGO tempatan ataupun NGO luar, serta badan-badan korporat dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih dengan kehadiran semua untuk membantu kami di Temeloh ini. Cuma besar harapan saya supaya kehadiran sesegelintir ini biarlah hadir dengan betul-betul membantu. Maksud saya, perkara pertama ialah NGO dan sukarelawan dari luar terutamanya, bila hadir ke sini, cuba kita adakan satu hubungan dengan NGO tempatan ataupun pihak-pihak tempatan seperti Tok 4, Tok Penghulu dan sebagainya, untuk mengenal pasti di mana tempat-tempat yang betul-betul memerlukan dan tempat-tempat yang terpinggir atau terlepas daripada bantuan tadi. Sebab apa yang kami NGO dalaman ini, saya selaku timbalan pengurusi Komisioner, yang mana kami memang berpusat di Temeloh dengan gabungan-gabungan NGO seperti Kelab Bisnes 777, Temeloh Disaster Team, KJNK, Kita Jaga Negara Kita, NGO dan lain-lain NGO yang bersama. Kami akan fokus kepada betul-betul kita akan fokus betul-betul kepada mereka yang memerlukan. Yang mana sistem cara kerja kami ialah kami akan meneliti, menyusuri mana-mana yang tertinggal. Tetapi daripada luar, daripada NGO luar, daripada sukarelawan luar, jadi mereka akan pergi kepada tempat-tempat tumpuan, tempat-tempat yang viral dalam berita dan sebagainya. Dan kampung-kampung tradisi ini sangat terpinggir. Dan kadang-kadang ada sesetengah yang datang tidak siapkan kerja. Contohnya segerombolan akan datang di satu tempat, mencuci lebih kurang macam tu dan tinggalkan. Dan kerumitan berlaku di situ apabila kami andaikan tempat yang dah sampai sukarelawan 200-300 orang tu, kami andaikan tempat itu dah selesai. Jadi kami terpaksa buat kerja lagi sekali lah. Jadi sepatutnya dalam tempoh 7-8 hari ini dengan ramainya hadir sukarelawan ke sini, sepatutnya pembersihan tu mungkin sudah hampir 100% selesai lah. Jadi sekarang ni benda tu akan mengambil masa yang lebih lama, sebab bila kami terpaksa datang balik tengok yang mana, jadi benda tu akan jadi kerja 2 kali lah. Tapi walau bagaimanapun, kami sangat berterima kasih kepada semua yang hadir, kepada semua yang datang menyokong, membantu Temeloh. Kami sangat berterima kasih kerana kami Temeloh hampir lumpuh, dan sumbangan-sumbangan dari luar, terutamanya daripada sukarelawan, badan korporat, nama-nama besar, artis, NGO dan sebagainya sangat membantu Temeloh. Kami betul-betul sangat berterima kasih. Cuma yang kami tengah bersedia untuk gelombang kedua, harap tak ada. Jadi semangat anda semua dan sokongan ke depan tu amat sangat kami perlulah. Terima kasih sangat-sangat daripada daripada saya selaku wakil lah. Saya anggap diri sendiri sebagai wakil lah daripada semua penduduk Temeloh. Terima kasih semua. Baik, terima kasih Puan Siti. Baik, diharapkan agar kerja-kerja pembersihan rumah ini berjalan lancar dan dipermudahkan. Baik, itu sahaja laporan dari Pahang. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Ayu. Di Kelantan pula, keadaan banjir semakin pulih dengan hanya 5 PPS masih dibuka di daerah Jeli dan Kuala Kerai, membabitkan 323 penduduk terjejas banjir daripada 113 keluarga. Amirul Hafiz Rosli ada laporan selanjutnya. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketika ini saya berada di Sungai Kelantan di Jeti Kastam Kota Baru untuk meninjau keadaan terkini di sini. Dan difahamkan air sungai di Jeti Kastam Kota Baru sudah melepasi tahap waspada serta menunjukkan tren menaik seperti yang anda lihat di belakang saya ini. Cuaca hari ini mendung dan hujan berserta angin. Walau bagaimanapun, situasi banjir di Kelantan sekarang ini semakin pulih, yang mana di Jeli hanya 1
PPS dibuka, iaitu di PPS Sekolah Kebangsaan Kuala Balah, yang membabitkan 179 penduduk terjejas banjir daripada 76 keluarga. Berbanding semalam, iaitu 6 PPS dibuka di daerah itu membabitkan 807 penduduk terjejas banjir daripada 280 keluarga. Manakala di daerah Tanah Merah, keadaan pulih sepenuhnya apabila satu PPS di Sekolah Kebangsaan Bukit Bunga ditutup pagi tadi. Sementara itu, Public Info Banjir JPS melaporkan satu sungai utama mencatat bacaan sungai melebihi paras bahaya, iaitu Sungai Kelantan di Kuala Krai. 3 sungai lain direkodkan melepasi paras amaran, iaitu satu Sungai Kelantan di Kusial Tanah Merah, Sungai Rantau Panjang Pasir Mas, Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas. 4 sungai di Kelantan melepasi tahap waspada pula, iaitu Sungai Galas di Limau Kasturi Gua Musang, Sungai Lebir di Kuala Koh Gua Musang, Sungai Kampung Karangan Kuala Kerai dan tempat yang kita duduk sekarang ini, iaitu Sungai Kelantan di Jeti Kastam Kota Baru. Jadi setakat itu saja laporan saya dari JT Kastam Kota Baru ini. Terus patuhi SOP, kita jaga kita. Kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul. Polis Kelantan mengeluarkan 101 saman trafik menerusi Op Ambang Tahun Baru 2022 di seluruh Kelantan malam tadi. Seramai 822 individu dan 843 kenderaan telah diperiksa. Daerah Kota Baru mencatatkan jumlah saman paling tinggi, iaitu 45 saman trafik, diikuti daerah Bacok 28 dan Kuala Kerai 13. 6 tangkapan turut dibuat berkaitan kesalahan dadah di Kota Baru, Bacok dan Pasir Putih. Untuk waktu ini di Kota Baru saja melibatkan 12 orang pegawai, 115 anggota pelbagai jabatan. Trafik ada, jenayah ada, GD, kita gambling tenaga mengadakan operasi pematahan. Termasuk juga sekatan jalan raya, Snapchat dan juga pemeriksaan-pemeriksaan lain. Tujuan dia pertamanya untuk mencegah jenayah dan yang keduanya pematuhan kepada SOP. Pemantauan ambang tahun baru dilakukan di semua daerah secara serentak malam tadi dengan kekuatan 72 pegawai serta 323 anggota pelbagai jabatan. Tahun ini tiada sebarang sambutan tahun baru, namun pemantauan lokasi tumpuan tetap dilakukan. Sembilan individu berusia 21 hingga 55 tahun ditahan polis Johor dalam Op Ambang Tahun Baru 2022 membabitkan 13 sekatan jalan raya di seluruh negeri itu. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik Johor, Superintenden M. Kumarasan berkata, 2 daripadanya ditahan selepas disahkan positif dadah jenis morfin. 5 lagi atas kesalahan memandu di bawah pengaruh alkohol. Sementara baki 2 individu masing-masing memandu secara melulu dan berbahaya serta mempamerkan nombor pendaftaran kenderaan palsu. Menerusi Op Samseng Jalanan, 18 motosikal disita. 230 saman POL, 257 turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Secara keseluruhan, 558 individu dan 492 kenderaan diperiksa dalam sekatan jalan raya mulai 11 malam 31 Disember 2021 hingga 4 pagi tadi. Sementara itu, 157 warga tempatan termasuk 2 remaja bawah umur di kompaun RM1,000 seorang. Ia menerusi Ops bersepadu musim perayaan dan tahun baru di 2 pusat hiburan di Johor Baru, Johor, antara 12.15 hingga 12.30 malam tadi. Kedua-dua premis hiburan itu tidak mempunyai lesen hiburan awam dan melanggar SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa 4. Ketua Polis Daerah Seri Alam, Superintenden Muhammad Suhaimi Ishak berkata, mereka yang dikompaun terdiri daripada 143 pelanggan, 2 penjaga premis dan 12 pekerja berusia 16 hingga 66 tahun. Polis turut menahan 12 lelaki dan 4 wanita warga negara asing. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan Negeri Johor, Perkara 17-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2021, Seksyen 269 Kanun Keseksaan serta Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63.
Kerajaan Negeri Melaka sasar terima lebih 1.1 juta pelancong ke negeri itu sepanjang tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali yakin akan menerima lebih ramai pelancong sepanjang 2022 berikutan terdapat pelbagai tarikan produk pelancongan sedia ada dan baru di negeri itu. Walaupun mana ia tidak memutuskan semangat kerajaan negeri, walaupun jumlah kehadiran pelancong pada tahun lepas tidak seperti mana yang kita sasarkan, tetapi dalam tempoh PKP tempoh hari saya telah minta Esko Pelancongan untuk memperbanyakkan lagi produk-produk pelancongan di negeri Melaka. Kalau dulu dalam tempoh setahun tu, tempoh PKP, saya kata this is the time you kena fikirkan bagaimana kita boleh mewujudkan semula kawasan-kawasan baru, produk-produk pelancongan baru to get ready by year of 2022 kalau dah clear. Jadi ada beberapa kawasan macam perbadangan sungai dan pantai, terutamanya mengenai dengan water taxi, kita dah ada beberapa produk baru. Selain Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka, beberapa lagi produk baru di bawah Perbadanan Museum Melaka dan Melaka World Heritage disediakan kepada pelancong. Belum sampai 24 jam, PPS di Melaka ditutup sepenuhnya semalam. Hari ini ia kembali dibuka selepas beberapa kawasan dilanda banjir, terutamanya daerah Alur Gajah. Jelas Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, 6 PPS sudah dibuka di daerah berkenaan. 382 orang daripada 100 keluarga telah ditempatkan di pusat berkenaan. Pada semalam mula, dia rebas-rebas lah. Tengok pagi tadi dia dah naik air lebih kurang pukul 4 pagi lah. Dia dah start naik air. Sebab air dia lepas jalan, dia akan masuk kawasan rumah dia lah. Saya buat masa ni saya menunggulah, kalau tak ada masalah, kalau dia surut saya masuk rumah, saya kemas balik lah. Kemas kita tidur lah, itu je. Tapi biasanya antara sudah tak ada teruk now lah. Tapi tahun ni saja. Bulan 1 ni, awal bulan ni, ni lah keadaan ni. 3 daerah di Negeri Sembilan iaitu Kuala Pilah, Jempol dan Tampin mengalami banjir kilat. Timbalan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan, Major Pertahanan Awam Syamil Ithman memaklumkan setakat 12 tengah hari, 8 PPS telah dibuka. Ia melibatkan 2 daerah di Jempol iaitu Sekolah Kebangsaan SK Felda Palung 1 dan Balai Raya Kampung Baru Rompin. 4 PPS di daerah Tampun iaitu di SK Kampung Keru, Surau Kampung Gedung, Sekolah Agama Rakyat Felda 4 dan Dewan Semara Air Kuning. Di daerah Kuala Pilah pula sebanyak 2 PPS dibuka iaitu Dewan Desa Dangi dan Balai Raya Taman Fatimah. Menurut Jabatan Pengairan dan Saliran, paras air di beberapa sungai di 3 daerah tersebut juga mencatatkan tren menaik. Antaranya Sungai Lingi, Sungai Muar, Sungai Serting, Sungai Muar dan Sungai Gebencih. Selain itu di Port Dickson, Sungai Lingi dan Pematang Pasir juga menunjukkan paras air semakin naik. Sebagai persediaan menghadapi banjir di Kedah, kerajaan negeri akan menyediakan 10 unit bot penyelamat tambahan untuk kegunaan polis. Mereka dah minta kita sediakan tambahan bot penyelamat. Saya sedang menguruskan dengan PDRM untuk dapatkan lagi 10 buah bot. Kita dah ada PDRM saja ada 16, tak termasuk Jabatan Laut lagi, APM, bomba. PDRM minta kita tambah 10. Kita sedang usahakan pembelian. Selain polis, pasukan penyelamat lain termasuk APM dan bomba turut bersiap siaga untuk diatur gerak bagi menghadapi banjir. Penduduk di Kedah pula diingatkan agar sentiasa peka dengan peringatan berkaitan perubahan cuaca dari semasa ke semasa. Mengadakan private party dengan mengunci pintu dari dalam bagi mengaburi pihak berkuasa. 23 individu termasuk 4 wanita diberkas di sebuah pusat hiburan dekat Pulau Tikus, Georgetown dalam Ops Noda Ambang Tahun Baru awal pagi tadi.
Kesemua suspek berusia antara 18 hingga 39 tahun itu dikesan berkumpul tanpa penjarakan sosial dan berhibur tanpa kebenaran. Difahamkan pihak polis terpaksa memecahkan pintu rumah apabila mereka enggan membukanya walaupun sudah diketuk berulang kali. Pada mulanya majlis makan-makan dan kemudiannya majlis itu bertukar. Mungkin diorang tu excited untuk celebrate New Year. Dan pada ketika itu berlakunya pelanggaran SOP dan juga berlakunya pelanggaran di bawah elemen hiburan dan tempat hiburan. Serbuan yang berakhir pada pukul 3 pagi itu diketuai Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Sejak 2013 hingga kini, sebanyak 22.89 juta ringgit telah diperuntukkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS bagi membantu golongan asnaf di negeri berkenaan. Ia membabitkan 36,310 penerima. Agihan dibuat menerusi 704 program kayuhan MAIPS diketuai Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamil Lail. 60 daripadanya dilaksana tahun lepas melibatkan bantuan lebih RM1 juta untuk manfaat 1,530 asnaf. Inisiatif bantuan menggunakan pendekatan turun padang itu akan terus dipergiat tahun ini selari hasrat menyantuni dan mendengar permasalahan sebenar dihadapi masyarakat. Semoga rakyat Malaysia terus bersatu berdepan cabaran. Itu antara harapan warga kota bagi tahun 2022. Laporan bersama Siti Nurul Husna Bukhari. Tinjauan mendapati rakyat Malaysia kembali mengunjungi kawasan tumpuan ramai di ibu kota bagi meneruskan aktiviti harian dan meluangkan masa bersama keluarga. Keceriaan terpancar di wajah masing-masing dengan harapan untuk terus bangkit dan pembukaan tahun 2022 yang lebih baik. Semoga COVID ni pulih, tak ada lagi dalam Malaysia ni. Kemudian diharapkan bencana-bencana macam ni, ialah kita ambil iktibar lah. Mungkin ada apa hikmah di sebalik bencana ni. Harapan nak berjaya lah, nak cari duit apa. Saya berharap untuk tahun 2022 ni supaya COVID tu reda lah ataupun tamat dan juga masa-masa banjir semua tak banjir lah tahun ni. Tahun akan datang semuanya lebih baik. Perlukan motivasi dan semangat yang baru, azam yang baru, kita terus menerjui tahun ni dengan baik. Baiklah, tinjauan yang kami lakukan di jalan utama sekitar Kuala Lumpur ini memperlihatkan terdapat ramai pengunjung yang telah pun turun. Ada yang aktiviti bersama dengan keluarga, ada juga untuk datang membeli belah. Seolah-olah mahu melupakan apa saja cabaran yang pernah berlaku dan juga menimpa mereka pada tahun lepas 2021. Mudah-mudahan ramai juga yang menyimpan hasrat dan juga harapan agar tahun ini 2022 lebih baik daripada tahun yang sebelumnya dan juga keluarga Malaysia dapat terus bersatu berdepan apa sahaja rintangan dan juga halangan yang mungkin berlaku untuk tahun ini. Tinjauan kami juga menyaksikan ramai pengunjung yang menyimpan hasrat dan juga harapan agar COVID-19 tidak lagi membelenggu rakyat Malaysia. Saya Nurul Husna Bukhari untuk berita RTM. Penjaga gol kebangsaan Khairul Fahmi Cik Mat dilaporkan sah menyertai pasukan Sabah FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Perkara itu diumumkan kelab berkenaan melalui laman sosial rasmi Facebooknya hari ini. Dalam hantaran tersebut, The Rhinos mengumumkan Khairul Fahmi atau dikenali dengan panggilan APEC akan menyertai pasukan mereka musim ini dengan mengalu-alukan kedatangan pemain berusia 32 tahun berkenaan. Sementara itu, jurucakap Sabah FC ketika dihubungi bernama turut mengesahkan perkara tersebut dan pihaknya akan memberikan maklumat lebih terperinci sedikit masa lagi. Khairul Fahmi beraksi dengan Melaka United musim lalu dan merupakan antara bekas tonggak skuad Harimau Melaya kendalian Datuk Ong King Swee ketika mempertahankan pingat emas bola sepak pada Sukan C 2011. Dia akan bergabung semula dengan Datuk Ong Kim Swee yang telah dilantik sebagai Ketua Jurulatih Sabah FC hujung musim lalu. Selain Khairul Fahmi, 3 pemain kebangsaan lain iaitu perancang tengah Badrul Bakhtiar serta pemain pertahanan Dominic Tan dan Rizal Ghazali juga menyertai skuad Sabah musim ini.
Ketua Jurulatih Pasukan Kelantan FC Rizal Zamri Yahya dan pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Safiq Rahim masing-masing dikenakan hukuman tak tertib oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Pengurusi Jawatan Kuasa Tak Tertib FAM, Datuk Dr. Baljit Singh Sidhu berkata, hukuman tersebut diputuskan jawatan kuasa itu dalam mesyuarat kali kelima bagi penggal 2021-2025. Rizal dikenakan hukuman penggantungan selama 2 bulan daripada terlibat dengan sebarang aktiviti bola sepak termasuk aktiviti pentadbiran, pengurusan serta aktiviti berkaitan dan didenda sebanyak RM10,000. Bekas pemain tengah skuad kebangsaan itu membuat kenyataan berhubung isu berkaitan FAM tanpa kebenaran yang mampu memberi impak negatif ke atas nama baik dan reputasi badan induk itu ketika aksi Piala Malaysia antara Kelantan dan Sabah FC 30 September lepas. Penggantungan ke atas Rizal adalah 1 bulan pertama dari 30 Disember 2021 hingga 29 Januari 2022, manakala penggantungan 1 bulan kedua dari 30 Januari hingga 28 Februari tahun depan ditangguh tertakluk kepada kelakuan baik. Sementara itu, Safiq pula dihukum atas tindakannya berkelakuan ganas menanduk muka pemain lawan pada aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia antara JDT dan Terengganu FC di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri pada 26 November lalu. Justru bekas kapten skuad kebangsaan itu dikenakan hukuman penggantungan 3 perlawanan dengan aksi final Piala Malaysia 2021 antara Kuala Lumpur City FC dan JDT pada 30 November adalah yang pertama. Pengarah Pembangunan Remaja Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Mizmun Siddiq, mahu melihat barisan muda mencapai kejayaan pada Kejohanan Badminton Remaja Dunia 2022 di Huelva, Spanyol. Harapan itu dilontarkannya selepas percaya barisan kejurulatihan dapat membentuk pasukan remaja yang mantap bagi menghadapi saingan berkenaan. Pengendali berusia 61 tahun itu menyifatkan saingan di Sepanyol nanti mampu menjadi platform terbaik bagi barisan kejurulatihan mengenal pasti corak permainan pemain muda ini untuk diberi pendedahan di peringkat senior kelak. Kita harap tahun depan ini dengan mungkin MCO sudah mula reda training, kita akan tambah lagi, kita akan top up lagi itu, kita akan kaji balik, kita akan beri kepada rejim ni modul-modul yang khusus kepada coaches untuk mereka lebih jauh lagi untuk tingkatkan pemain kepada satu taraf bahawa kita boleh memegang Asian Junior, World Junior dan juga kita dapat membina satu junior team yang sangat bagus. Tambahnya, cabaran yang dihadapi di kejuaraan itu juga mampu memberi panduan berguna kepada jurulatih mencongak tahap permainan pemain dari negara lain seperti China, Indonesia, Denmark dan Thailand. Kejohanan Remaja Dunia 2022 dijadual berlangsung pada 17 hingga 30 Oktober depan. Berita wilayah 1 Januari 2022 berakhir di sini. Keluarga Malaysia sentiasa lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan saya melalui seluruh negara melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat. Assalamualaikum.